Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu kita dalam channel Pok Sume. Jadi kita hari ini kita nak sembang-sembang santai tentang sesuatu yang sangat popular, tapi dia memberi sesuatu yang buruk lah dalam kehidupan kita. Dia telah menjejaskan banyak benda, menyebabkan kehidupan kita ni semakin terkendala disebabkan oleh perkara ni. Jadi jom kita sama-sama bercakap dengan harapan supaya benda ni boleh menjadi pengajaran pada kita. Kehidupan rakyat Malaysia mula berubah sejak kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bermula pada bulan Mac hari itu kan. So kalau hari itu bulan Mac, sekarang ni dah bulan November, kita dah menempuh beberapa bulan yang sangat sukar dalam kehidupan ni. Dalam tempoh beberapa bulan ni terlalu banyak benda yang telah terjejas. Macam dalam sektor pendidikan, sekolah-sekolah terpaksa ditutup, peperiksaan-peperiksaan penting terpaksa ditunda, banyak agenda-agenda. Kalau pelajar-pelajar universiti pula terpaksa belajar secara online dan sebagainya. Itu kalau kita bercakap soal pelajar. Tapi kalau kita bercakap soal kehidupan sendiri, dalam kerjaya dan sebagainya, ramai yang telah dibuang kerja. Kalau kerja pun ramai yang dipotong gaji. Banyak benda yang terjejas. Jadi kehidupan ni seolah-olah menjadi tidak kondusif lagi. Kehidupan ni menjadi begitu sesak dengan benda-benda yang macam ni. Jadi saya pun teringin nak buat video ni lah, nak cakap pasal betapa COVID-19 ni yang menjadikan susahnya, sebab musuh kita ni COVID-19 ni ialah benda yang kita tak nampak, benda yang kita tak tahu kat mana. Lepas tu yang menjadi lebih susah lagi ialah sebab jangkitan dia tu adalah mudah berjangkit. Jadi kita tak katalah COVID-19 ni adalah penyakit yang paling berbahaya. Nowadays pun beribu-ribu orang pun sembuh daripada COVID-19 ni. Memang kita tak pertikaikan dengan benda tu, sebab kita alhamdulillah sistem kesihatan kita, perkhidmatan kesihatan daripada KKM menjalankan tugas dengan sebaiknya, buat swab test, memastikan setiap hari tu buat kes-kes tu kita tahu berapa banyak kes. Dan nowadays memang beribu kes berlaku setiap hari sekarang ni, menunjukkan gelombang-gelombang baru ni, kluster-kluster baru ni sentiasa muncul. Sebab apa? Sebab COVID-19 adalah musuh yang kita tak nampak. Kalau COVID itu sebesar ayam ke, even sebesar nyamuk sekalipun, senang je kita spray je dengan reset ke, dengan apa-apa saja kan. Tapi benda kita tak nampak. Lepas tu jangkitan dia pula melalui, kalau kita tak bersentuh dengan orang tu pun dia boleh berjangkit melalui orang tu sentuh, seorang tu sentuh satu barang, kita sentuh barang tu, dan kita ada potensi untuk berjangkit. Ataupun kita berada dalam lingkungan yang dekat dengan seseorang tu, menyebabkan jangkitan tu boleh berlaku. Jadi apa daya kita sebagai seorang manusia yang perlu menjalani kehidupan ni? Jadi sangat susah. Jadi kita pun tak tahu. Tapi kempen-kempen tentang COVID-19 ni memang saban hari berleluasa, dekat media sosial pun ada, dekat media-media arus perdana pun ada, dalam kerajaan pun saban hari. Kalau kita tengok pengarah kesihatan Malaysia, Dr. Hisham sendiri pun setiap hari muncul di TV, hingga beliau menjadi ikon, beliau menjadi seorang individu yang paling popular dekat Malaysia ni, sebab untuk mewar-warkan tentang kesedaran kepada COVID-19. Jadi saya pun tak ada banyak benda nak cakap lah. Cumanya nak jadi antara individu yang turut berkempen, untuk menjadi seorang individu yang turut bersama-sama bercakap tentang COVID-19 ini. Sebab apa? Sebab dia telah menjejaskan kehidupan saya juga, menjejaskan aktiviti seharian. Macam mana pada dasarnya ramai orang yang kemurungan disebabkan oleh pandemik ini. Apapun kita tak boleh nak buat apalah, sebab ini satu takdir, satu gejala, satu fenomena, satu wabak yang hadir dalam hidup kita yang tidak ada siapa pun yang apa peranan kita untuk memastikan bahawa kita turut berkempen ataupun kita turut berusaha agar gejala ini cepat berlalu, agar gejala ini tak berlaku lagi ke, ataupun benda ini segera reda, surut dan sebagainya. Jadi kerajaan telah melancarkan kempen-kempen yang banyak, dan antara kempen yang kita perlu sama-sama amalkan ialah untuk menyekat gejala COVID-19 ni lah. Yang pertama sekali ialah kita perlu elakkan 3S atau 3C. 3S ataupun 3C ni, apa dia yang 3S tu? Yang pertama sekali ialah sesak lah. Tak payahlah kita nak sibuk nak pergi bersesak-sesak kat mana, sebab jangkitan COVID-19 ni memang mudah berlaku. Kalau kita berada di kawasan yang sesak atau sibuk sangat, orang pergi shopping, kita tak ada keperluan nak shopping pun kita sibuk nak pergi juga nak window shopping, semua tu, itu adalah benda yang kita perlu elakkan. So dalam tempoh ni tak payahlah window shopping lah.
kita tengok window kat rumah kita je lah, tak payah nak shopping kan, nak shopping apanya. Tapi kalau kita keperluan, nak beli keperluan rumah dan sebagainya, kita ikutlah, kita keluar pada waktu yang kita tengok sesuai, yang kita rasa masa tu tak sesak. Dan kalau kita keluar apa, kalau boleh kita keluar seorang je lah, dan satu keluarga tu keluar seorang. Jadi kita elakkan sesak. S yang pertama ialah sesak. Yang kedua pula ialah kita perlu elakkan ruang-ruang yang sempit lah. Kita janganlah duduk bersempit-sempit dalam, macam dalam satu bilik tu kan ada berlonggok-longgok, ramai-ramai. Maksudnya kalau boleh kita cari tempat space yang besar. Maksudnya kalau dalam rumah tu ialah kalau dalam rumah ni tak apalah, insyaAllah masing-masing pun yang tak bergejala kan. Tapi apa pun, di mana saja kita pergi, kita elakkan ruang-ruang yang sempit. Sebab bila ruang sempit ni dia sangat related dengan sesak tadi. Bila dah sempit, sesak lah. Bila sesak, kalaulah ada seseorang dalam kesesakan tu, dalam ruang yang sempit tu ada gejala, maka kita berpotensi, kita mempunyai risiko yang tinggi untuk dijangkiti. Jadi elakkan sesak yang kedua. Jadi sesak-sesak tak mau Dan yang akhir sekali, yang ketiga pula ialah kita memanglah dari segi silaturahim ni, kita kalau boleh nak bercakap tu, nak bercakap dekat-dekat kan. Kalau boleh yalah, kita bukannya berbisik pun kan. Jadi kita kalau boleh kita elakkan daripada bercakap secara dekat ataupun close conversation. Jadi cakaplah jauh-jauh sikit, tak apa. Yang penting apa yang kita nak bagi tahu tu kawan kita dengar, orang tu tahu apa yang kita nak cakap, dan kita pun tahu apa yang dia nak cakap. Jadi kita elakkan 3S ini: sesak, sempit dan sembang dekat. So jangan sembang dekat. Okey? Jadi itu yang kita perlu elakkan. So dalam proses kita nak mengelak tu, apa yang kita nak buat? Apa yang langkah-langkah yang kita perlu amalkan? So apa yang kita perlu amalkan ialah 3W. 3W. Yang pertama sekali ialah wash. Wash apa? Wash lah, masuk tangan lah ni. Macam contoh, guna ni. Ni pun okey, saya guna ni je. Bukan nak campaign, tak nak campaign produk ni. Tak nak lah, bukan nak campaign produk ni. Tapi ini wash. Kita kerapkan basuh tangan. Bila kita sentuh benda, kita pergi mana-mana. So kita balik, kita make sure that kita basuh tangan ni. Lepas kita basuh tangan tu, kita gunakan hand sanitizer kan. Banyak jenama-jenama hand sanitizer. Jadi kalau dengan saya ni, kita ada catat hand sanitizer ni. Ni hand sanitizer juga. Tak nak campaign lah ni, tak nak tunjuk dia punya jenama kan. Ni hand sanitizer dia. Lepas tu ini pun saya pun ada, saya banyak hand sanitizer kita guna ni. Pastikan letak je kat tangan ni, senang je kan. Letak kat tangan, pastikan kita hand sanitizer kan. Jadi maksudnya kita pastikan bebas. Maksudnya insyaAllah tak adalah. Kita pastikan kita basuh tangan ni, kita basuh, kita hand sanitizer. Lepas tu W yang kedua ialah kita wear. Wear ni pakai. Kita pakai apa? Kita pakai ni, penutup muka. Pergi mana-mana, pastikan kita pakai ni. Macam-macam sekarang ni, macam-macam fashion. Ada macam ni kan. Ni pun boleh juga. Kalau nak fancy-fancy sikit, letak je lah kat sini. Jangan letak dua pula, lemas nanti kan. So letak, maksud kita pakai. Make sure benda ni kita jangan tinggal lah. Dan kalau boleh, kalau kita tak nak tu, janganlah kita, satu kesalahannya, satu kesilapannya, jangan letak kat dagu ni. Pergi mana-mana letak kat dagu. Sebab kita bukannya bernafas dengan dagu, kita bernafas kan dengan hidung. Dia tutup. So kalau kita rasa kita tak perlu, kita just buka, simpan lah. Tak payah letak kat dagu ni. Kat dagu ni pun macam tak secure lah kan. Nanti sekitaran datang dan sebagainya. Okay. Maksudnya pastikan kita guna benda ni. Dan yang ketiga sekali ialah kita warn lah. Kita warn. Warn ni maksudnya kita alert dengan amaran-amaran yang dikeluarkan oleh kerajaan, oleh pihak berwajib. Biasa mungkin PKM dan sebagainya kan. Jadi kita kena, sebenarnya benda-benda ni tak susah lah untuk kita buat. Jadi kadang-kadang kita ni ambil benda ni, ambil ringan. Kita rasa macam tak apa, kita tak kena COVID, kita okey, kita sihat. Kita tak boleh macam tu. Sebab kemungkinan tu kerap akan berlaku. Sebab kita hidup dalam persekitaran kita, persekitaran yang sentiasa sibuk. Jadi ingat tu, kita sama-sama hentikan #hentikan COVID-19 ni. Sebab dia musuh kita, sebab dia telah menyusahkan hidup kita. Jadi
dengan cara kita berkempen, kita bercakap benda ni. Biar orang semua nak cakap. Kalau macam channel saya, orang kata Pok Su Mei cakap benda orang dah cakap. Memang tak apalah, kita sama-sama bercakap tentang benda yang perlu kita war-warkan. Perlu ada kesedaran. Kita nak kesedaran, itulah yang paling penting. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, adik-adik, kita kena royak kat orang. Kempen ni, kempen tentang COVID-19, coronavirus ni, yang telah mengganggu gugat ketenteraman, ke apa lagi kebahagiaan hidup kita ni. Okay, saya tak nak edit video ni. Semua apa yang saya nak cakap ni naturally daripada hati saya, bahawa kita perlu hentikan ni dengan mengamalkan 3W tadi dan mengelakkan 3S. Jadi saya harap kempen ini adalah satu yang bagus untuk kehidupan kita. Mungkin video ni panjang sikit, tapi tak apalah. Pada yang nak dengar, alhamdulillah boleh dengar. Pada yang rasa macam dah pernah dengar dah pun, tak apalah. Kita sekurang-kurangnya kita saling ingat-ingat. Kita saling ingat mengingatkan agar kita tak lupa yang benda-benda baik ni kita selalu perlu ulang. Sebab dalam hidup kita selalu ulang benda yang sama juga. Jadi terima kasih sebab menonton channel Pok Su Mei ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.